Okey, bahagian kedua. Kita teruskan dengan soalan nombor 25. Corak muka gelombang yang dihasilkan oleh satu pencelup bergetar di dalam sebuah tangki riak. Jarak antara dua titik mewakili panjang gelombang. So, apa simbol panjang gelombang? Lambda. Okey, so diberi garisan dia ini. Dia diberikan. Kita katakan ini adalah puncak. Okey, dan yang putus-putus ini adalah lembaran. Okey, ini gelombang Okey, so puncak bertemu puncak. Dia akan menghasilkan dua puncak lah. Okey, kalau puncak bertemu lembangan, dia akan menghasilkan garisan lurus. Awak kena faham tu. Okey, kalau lembangan bertemu lembangan, okey, so dia akan menghasilkan dua kali lembangan juga situ. Okey, so sekarang ni dia nak muka gelombang yang dihasilkan mewakili panjang gelombang. Dia suruh cari apa ni? Dia suruh cari jarak manakah yang mewakili panjang gelombang. Okey, so bukan yang ni. Okey, yang ini saya ada graf yang ni. Okey, ini dia mesti yang ni. Okey, daripada satu titik ini ke titik ini kita panggil satu lambda, panjang gelombang. Ataupun kita ada dua gelombang. Okey, ini kira satu. Alright, kita sampai ni. Sekejap saya padamkan. Kita buat dua gelombang. Macam mana yang dikatakan lagi? Okey, so satu gelombang, dua gelombang. Okey, so awak kena ingat, panjang gelombang juga boleh dikatakan daripada puncak ke puncak. So garisan ini juga dikatakan satu lambda. Okey, daripada sini ke sini juga dikatakan lambda, panjang gelombang. Okey, satu gelombang. So yang manakah jawapan dia? Dia adalah W ke Y. Okey, so W ke Y. Nampak? W pergi ke Y. Satu lambda. Okey, soalan 26. Soalan 26. Okey, di sini sebuah bekas condong yang berisi air. Air dititiskan pada kadar sekata ke dalam bekas itu. Corak muka gelombang manakah akan dihasilkan dalam bekas itu? Okey, awak kena ingat yang ini. Okey, kedalaman dan kedalaman dia. Kalau dalam, ini adalah bahagian dalam. Okey, di sini adalah bahagian cetek. Okey, kalau cetek, dia punya garisan adalah dekat. Kalau dalam, garisan dia adalah jauh. Jarak antara lambda tu jauh. Okey, so yang manakah dia corak dia? Okey, di sini dalam, cetek adalah rapat dan dalam adalah jauh. Jauhnya dari segi mana? Okey, jawapan di sini adalah B, option yang kedua. Kalau tengok option kedua buku awak tu nampak tak? Sini lambda dia rapat. Okey, lambda di sini adalah rapat. So bila rapat, dia adalah rapat, garisan rapat, dia adalah cetek. Kalau garisan antara ni jauh, dia adalah dalam. Okey, so ini jawapan dia adalah yang kedua, bola. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Soalan nombor 27. Okey, penyataan manakah yang betul mengenai sifat gelombang elektromagnet? Okey, gelombang elektromagnet ni adalah contohnya apa? Okey, cahaya juga adalah gelombang elektromagnet. Okey, di sini jawapan dia ialah dongki. Itu gelombang elektromagnet terdiri daripada kedua-dua medan magnet dan medan elektrik. Okey, kalau perhatikan, dia ada macam ni. Okey, so dia ada satu gelombang di sini. Okey, dan satu lagi gelombang di sini. Awak perhatikan dia satu ada gelombang di sini. Ini maksudnya dia antara dua. Gelombang elektromagnet dan gelombang magnet. Elektrik dan gelombang magnet. Okey. Mari kita tengok soalan 28.
Okey, corak gelombang interference. Corak gelombang interference yang terbentuk daripada dua sumber yang koheren. Apa maksud koheren? Koheren maksudnya sama fasa. Koheren adalah sama fasa. Okey, sama fasa. Bentuk gelombang yang manakah berlaku pada titik Q? Mari kita tengok. Pada titik Q, okey. So, ini gambar raja awak. Cuba awak refer dalam buku Refer dalam buku. So, dalam buku awak, okey, nombor 28, dia adalah puncak bertemu lembangan. Okey. So, saya buatkan ini adalah satu kat sini. Saya ambil yang simple sajalah. Okey, dan satu lagi dia di sini. Okey. Sekejap. Dan satu lagi dia ada di sini. Okey. So, di sini garisan dia adalah putus-putus. Okey. Kita tengok sekejap. Saya buatkan awak garisan ni. Okey. Okey. Kita tengok ini. Kita ambil style dia. Ini adalah garisan putus-putus bertemu dengan satu garisan. Okey, jadi tak? Okey, nampak macam ni lah. Okey, di sini Q kan. Dalam muka awak dia sebenarnya sama lah, koheren lah. Sama besar sepatutnya. Okey, kita duplicate je lah. Okey, duplicate satu lagi. Kita bawa kat sini. Alright. Okey, kita bawa. Okey, sekejap. Okey, kita bawa kat sini. Kita tak boleh nak move. Okey, kita move. Okey. Kita koheren maksudnya sama fasa sama fasa. Okey, kejap kita buatkan duplicate. Dia tak boleh nak move lah. Okey, movekan dia. Okey. Okey dah. Tak apalah, kita buat macam ni lah. Okey, satu lagi dekat sini Okey. Putus-putus adalah lembangan. Alright, cantik. Dan yang merah ni ini adalah lembangan. Tadi saya dah bincang dengan awak tu kan, lembangan. So, yang ini adalah puncak. So, ingat tak? Kalau lembangan bertemu puncak, so ini adalah Q di sini. Ini Q. Okey, so lembangan macam mana? Lembangan dibentuk dia macam ni. Okey, ke bawah. Tambahkan dengan puncak. So, hasilnya adalah satu garis lurus. Alright. So, mana jawapan dia? Jawapan dia ialah, bentuk dia ialah A lah. Satu di atas, satu bawah. Okey. So, kat sini jawapan dia adalah garis lurus. Macam tu. Puncak bertemu lembangan. Alright. Boleh? Kita pergi soalan seterusnya. Okey, kita dah masuk illustrate sikit. Okey. Soalan nombor 31. Okey. 29. Sorry, 29. Okey, soalan nombor 29. Okey, Raja menunjukkan sebuah litar elektrik. Berapakah kuasa yang dilesapkan dalam perintah apabila suis ditutup? Okey, dia nak cari awak kuasa. So, untuk elektrik kena faham formula. So, kuasa adalah P. P sama dengan I kali V. Okey, so awak tuliskan apa yang awak tahu. Hukum Ohm, V sama I kali R. Okey, so di sini apa yang kita nak cari? P ada tak? Okey, voltan kita tahu ada. Voltan ada di sini. Arus tak ada, boleh cari. Okey, R ada. Okey, so kita carikan. Tengokkan, kita cari arus dulu. So ini adalah litar sesiri. So, litar sesiri. Okey, voltan sama dengan 3 volt. R sama dengan 6 ohm. So, I sama dengan voltan perintangan. So, voltan di sini 3 bahagi 6. So, 3 bahagi 6 berapa? Kita tekan kalkulator. Okey, 3 bahagi 6. Awak akan dapat 0.5. Okey, so dah dapat. Bolehlah kita cari P sama dengan IV. I adalah 0.5 kali voltan adalah 3 volt.
So, kalikan dengan 3, awak dapat 1.5 watt. So, jawapan dia ialah B. Okey, soalan nombor 9. Okey, soalan 30. Elektrik ni kena skor ya. Okey, Raja 22 menunjukkan sebuah litar elektrik. Bacaan voltmeter merentasi perintah S ialah 6 volt. Berapakah arus yang mengalir melalui pelintang R? Okey, so kita nak cari berapakah arus I di sini, berapa? Nak cari berapakah I di sini. Alright, tak tahu. Okey, so cara dia, voltan, tulis maklumat dulu. Voltan adalah 18 volt. Okey, ini adalah perintahan sesiri kan? Okey, so kena ingat, sesiri selari. Okey, sedapat je soalan macam ni, awak tuliskan sesiri selari. Okey, so kena tahu V, I dan R. So, voltan untuk sesiri, V dia adalah, V total adalah V1 tambah V2 tambah V3. Ini adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. So, salah satu mesti ada sama kan? So, ni I total adalah sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Yang ini I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ini R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Okey. Okey, untuk selari, dia adalah, rintangan dia adalah kecil. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita buat ulang kaji teruslah sekali. Okey, so untuk litar sesiri, okey, kita tahu bahawa voltan, arus dan rintangan, kita boleh cari dulu dia punya VIR dulu. Okey, so V sama dengan I kali R. So voltan di sini 18 volt. I tak tahu. Okey, I kita tak tahu, tapi dekat S ini kita tahu rintangan dia berapa. Okey, kita tahu berapa rintangan dia. Okey, so cara dia, okey, I kita cari aruskan, sebab arus ni sama kan. So rintangan ialah 6. So I di sini adalah 18 bahagikan dengan 6. Kita akan dapat 3 ampere. So litar sesiri arus adalah sama. Okey, so pada R juga I dia adalah sama dengan I sama dengan 3 ampere. Alright. Okey, berapakah arus mengalir? So dekat sini arus dia adalah 3 ampere. So awak dapat. Okey. Arusnya sama. Arus yang mengalir adalah sama. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Soalan 31. Okey, mengapakah susunan litar akan menghasilkan, manakah susunan litar yang akan menghasilkan mentol paling cerah? Okey, paling cerah. Paling cerah mestilah voltan yang tinggi. Okey, so voltan yang tinggi adalah yang pertama, A. Okey, so berbanding yang lain kan, ni sesiri, yang ketiga tu pun sama. Okey, soalan nombor 32. Yang ni senang je. Yang manakah mengukur tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera. So, yang mana tekanan atmosfera? Mestilah barometer. Okey, soalan 33. 33. Okey, Rajah 23. Mana Rajah 23 kita? Menunjukkan satu jet hidrolik. Okey, ini satu jet hidrolik. So, boleh dah nampak dah ni. Mesti hukum Pascal. Satu daya F1 dikenakan ke atas omboh kecil. Hasilkan tekanan P1. Okey. Tekanan P1 dipindahkan ke omboh besar. Menghasilkan tekanan P2. Daya F2. Okey. Jet hidrolik prinsip Pascal. Okey. Yang manakah yang betul? So, kita tengok. Okey. So, sekarang ini nampak tak? Ni daya. Daya dikenakan F1 dan F2. So, awak kena faham bahawa di sini tekanan adalah sama. P1 sama dengan P2. So, jawapan kita yang D.
donkey. Okey. Right. Mari kita teruskan. Soalan 34. Okey, soalan 34. Dia tanya apa? Ini soalan 34. Bola getah dijatuhkan ke dalam air. Bola itu tenggelam dan bergerak ke atas selepas sampai pada kedalaman tertentu. Okey, so dia jatuh. Alright, dia jatuh ke dalam air. Lepas tu dia bergerak ke atas semula. So nampaklah kat sini dia jatuh kat sini, dia naik ke atas kan. Dia terapung balik. Pernyataan manakah yang betul untuk menunjukkan hubungan antara daya apung dengan berat semasa bola itu bergerak ke atas? Semasa bola itu bergerak ke atas. So kat sini baru kita faham daya apung lebih besar daripada berat. Okey, jawapan kita A. Ini banyak konsep ini. Rajah 24 menunjukkan Atan. Menunjukkan Atan memandu motosikal pada laju seragam 45 meter saat -1. Terdapat dua daya yang menentang gerakan itu, iaitu rintangan udara 30 Newton dan daya geseran 80 Newton. So, berapakah tujah enjin? Okey, so tujah enjin maksudnya dia kena mengatasi rintangan udara dan daya geseran di sini. Barulah dia boleh ke depan, bergerak ke depan. Okey. So kat sini kita ketahui bahawa F sama dengan MA. So awak kena ingat saya kata apa? F adalah daya bersih. F adalah daya bersih. So daya bersih adalah di sini F tolakkan dengan apa lagi dia kat sini? Daya rintangan udara dan daya geseran. Baru awak dapat jisim kali pecutan. Kita kena cari daya bersih. Daya bersih di sini adalah F ni. Okey, so apa yang kita tahu di sini? So daya rintangan udara diberi tak? Okey, 30 Newton. Okey, daya geseran diberi tak? Daya geseran diberi berapa? 80. Okey, sama dengan MA. Okey, F tolakkan adalah 110 sama dengan MA. Kat situlah. So, F adalah sama dengan MA tambah 110. So, berapakah tujah enjin dia? Okey, tujah enjin dia di sini adalah kalau kita ambil sini dia tak bagi jisim kan, dia bagi hal laju kan. Okey. So kita kena nampak bahawa tujah enjin ke depan mestilah lebih daripada 110. Kat sini kita ambil 110 sajalah sini. Sebab ada kan ni kita ambil kan ini. Sebab dia nak tujah enjin. So mesti mengatasi daya geseran dan rintangan udara. Okey. Kadang-kadang dia tengok dia nak naik. Okey, mari kita tengok tekanan gas dalam bekas tertutup. Soalan nombor 36. Okey, soalan nombor 36. Dia nak apa? Tekanan gas dalam bekas tertutup berdasarkan apa dia? Awak kena ingat. Okey, dalam satu bekas ini disebabkan oleh tenaga kinetik. So, dia menyebabkan oleh kadar perubahan momentum bagi molekul gas per unit luas. Okey, ini jawapan yang tepat, iaitu donkey. Alright. Okey, soalan nombor 37. Kita masuk cahaya dan optik sikit. Okey, seorang doktor gigi memeriksa gigi pesakitnya menggunakan cermin cekung. Okey, dah sekarang ni kita ada cermin cekung dan cermin cembung. Cermin kan ada 3. Okey, cermin sata. Okey, cermin cekung dan cermin cembung. Kena faham ni. So, cermin cembung ini luaskan. Okey, luaskan pandangan. Alright. So, cermin cekung besarkan image. So, sekarang ni adalah membesarkan image. So, kedudukan mana yang perlu diletakkan supaya image menjadi besar? Okey, so kalau fahamkan kat sini, kita ada cermin cekung kat sini. Okey. Alright, so kat sini adalah F, di sini adalah F. Okey, ingat kat sini adalah 2F. Okey. So cermin cekung image-nya di dalam cermin.
untuk membesarkan imej, objek perlu diletak berdekatan bawah, kurang daripada F. Okey, barulah dia menghasilkan imej yang diperbesarkan. Okey, so jawapan dia kat mana? Jawapan dia ialah donkey. U mesti kurang daripada F. Okey. Okey, nampak? Okey, soalan nombor 38. Okey, raja menunjukkan dua gelombang dan bergerak pada arah yang bertentangan, bertemu pada titik L. Okey, so apakah amplitud panduan gelombang? Amplitud paduan gelombang pada titik R. Pada titik R kat situ. So, kat mana? Kita nak nampak kan? Nampak tak? Dia bergerakan ni bertemu. Bila dia bertemu, kita akan menghasilkan apa? Ini 2A. So, 2A. Okey. Sama tambah dengan 4A. Okey. So, dua-dua tu kat atas. So, kita tambah saja, jawapan dia ialah 6A. Okey. So, nombor 39. Haba yang diserap Q dipelotkan melawan perubahan suhu theta bagi 4 objek yang berbeza. Semua berjisim sama. M dia sama. Okey, ini adalah haba yang diserap ni adalah muatan haba Q sama dengan M C theta. Objek manakah yang mempunyai muatan haba tentu paling tinggi? Okey, so awak nampak tak kat sini? Dia kata muatan haba. So muatan haba awak kena tengok dia bergantung kepada apa? So kita nak cari C kan? C sama dengan Q per M theta. So dia berkait dengan kuantiti, berkadar terus dengan kuantiti dan berkadar songsang dengan perubahan suhu dan jisim. Okey, so yang manakah muatan haba itu? Mestilah pada suhu yang rendah. Bila C tinggi, muatan haba tentu tinggi. Bila jisim kurang. C tinggi bila perubahan suhu dia rendah. Okey, so yang mana kat sini? Kita nak ambil perubahan suhu kan? Dekat sini dia tanya tentang perubahan suhu dengan Q. Okey, Q berkadar terus. So, bila maksudnya yang mana adalah suhu yang rendah? Okey, ini suhu rendah. Mana suhu rendah? Suhu rendah. Okey, awak tengok suhu yang rendah mana? Suhu rendah. So, jawapan kita ialah A. Suhu yang rendah adalah A tadi kan? Okey, sebab suhu rendah. Sebab capacity heat, muatan haba tentu berkurangan dengan suhu yang rendah. Okey, soalan terakhir. Soalan 40. Raja 28. Okey, Raja 28 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung di P. Kanta cembung. Panjang fokus adalah 10 cm. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Okey, so awak kena perhati kat sini. Kalau sekarang ni dia punya fokus adalah 10 cm. F adalah di sini. F adalah di sini. Bila dia letak objek U pada 20 cm, maksudnya ini adalah 2F. Okey, so awak kena faham. U kurang daripada F kedudukannya. So bila maksudnya objek kat sini. U lebih besar daripada F tetapi kurang daripada 2F. U sama dengan 2F. Ataupun U juga sama dengan F kan? Ataupun U lebih besar daripada 2F. Okay? So, ini adalah kedudukan-kedudukan objek. So, bila dia letak, sekarang ni objek kita adalah U sama dengan 2F. Ciri-ciri yang terbentuk, kalau awak perhatikan, dia adalah sama. Okay? Sama. Dan kena ingat, jenis, arah dan saiz. Ini ciri yang awak kena tahu. Jenis kita ada dua. Maya, nyata. Okey, arah kita ada tegak, songsang. Okey, saiz kita ada apa? Sama saiz. Okey, besar ataupun kecil. Okey, so sekarang ni bila dia adalah U sama dengan 2F, okey, imej yang terbentuk adalah nyata. Sini adalah nyata. Okey, dan dia adalah sama saiz. Dan bila sama saiz dengan objek, bila dia nyata, nyata dan sama saiz. Okey, tegak dengan songsang ni no. Sebab dia U sama dengan 2F.
Okey, kalau U sama dengan 2F, dia adalah sama dan nyata kat sini. So, kat mana sini jawapan dia? Okey, jawapan dia ialah bola. Okey, tamat 40 soalan. Yang salah, tolong buat pembetulan. Okey, kalau yang betul tu, kita akan teruskan dengan set kedua. Terima kasih.